itu mengajar isi rumahnya, yakni mengajar isterinya. Tu. Wajib atas suami. Apa dia wajib? Ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu wajib. Buat wajib mana mesti kena buat. Apabila suami mengajar, maka tak berdosa lah. Sebab tu wajib. Kalau tak mengajar, dosa. Tapi nanti lu, kalau tak ajar, kalau tak pandai, nanti akan sebut bawah ni. Sebab tu nak jadi suami, nak jadi nak jadi suami, nak jadi suami, nak jadi orang pandai apa pandai dah. Kadang suami pun dok anda, sama-sama dok anda. Waktu ada tahu ikut muah mu aku mumu. Tu wajib ajar wuduk dan tayamum. Tayamum pun wajib juga ajar ke isteri. Suami pun dok anda juga tayamum nak ajar kan padang dah molek dah. Dua-dua dah anda. Tengok. Bukan raya. Bukan reka tengok ada kitab sebut. Dan niat mandi janabah. Kena ajar kau. Wajib ajar. Cara untuk mandi junub atau mandi wajib. Dan ni lagi parah ni. Kan? Wajib suami ajar kepada isteri. Dan nipah wajib juga ajar nipah. Sikit nak tanyalah bab haid ni. Sekurang-kurang haid? Cik jawab, sekurang-kurang haid 24 jam sehari semalam. Tidak, salah dah jawab. Tidak. Padang dah lah anak rana ni. Hak kahwin dah, hak isteri mati pun ada dah pak dah. Dah tahu kok. Orang puan sendiri pun dak tahu kok. 24 jam sehari semalam. Kebiasaan ghalib dia 6 atau 7. Sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Penceraian antara dua haid jauh tu. Haid pertama nak mari pulak haid kedua mesti 15 hari. Kalau contoh dia cukup 15 hari, lepas tu marilah berhenti seminggu, marilah darah 24 jam. Darah kedua tu darah dia istihadah atau darah nyakit dia panggil. Berapa darah nyakit? Sebab dah cukup kita 15 hari 15 malam. Contoh kan nak tanya pula. Dia mari 7 hari. Ni orang ghalib biasa dah. 7 hari mari. Lepas tu dia berhenti 15 hari, mari pula 24 jam. Darah kedua tu darah dia. Darah haid. Sebab ia cerai antara seni dengan seni 15 hari. Ya gitu.
Dah kalau mari 7 hari, lepas tu berhenti. Hari ke-14 mari pula sejam. Darah yang kedua darah dia. Ke istiadah. Padang dah. Nanti tanya orang lelaki dulu. Sabar dulu. Apa nanti dulu. Kita tanya orang lelaki dulu. Faham soalan kan? Faham lagi soalan orang lelaki? Ulang kali lagi. Jawab malu dah. Jangan buat malu kita orang lelaki ni. Jangan buat malu. Ulang kali lagi dah. Dengar. Payah dah. Mula-mula mari 7 hari. Lepas tu berhenti. Hari ke-14 mari pula sejam. Darah pertama darah haid. Darah kedua tu sejam tu darah dia. Nanti lah orang puan gaduh malam. Awak nak tanya orang lelaki tu. Sabar dah. Alah badan malu kita orang lelaki. Pakcik malu lah kita. Darah haid gimana? Orang puan pula. Darah istihad. Darah haid. Alah man. Darah haid lah. Apa darah haid? Kan sebanyak-banyak haid saat ni berapa hari? 15 hari. 15 malam. Dah ni baru 14. Ada. Ingat pandai sama pergi kat orang puang pun. Orang saja baru kena jerak gitu dah. Aduh lah. Haid lah. Kan dia lagi dah melampau 15 hari. Haid belaka. Lah padang dah. Tahu lah lama ni buat gana dah tahu dah. Sama pergi kau dah ingat pandai. Haid lah kan kau pada adikan 15 hari ingat tak? Lepas tu kena ingat si haid. Dalam edah ye gi. Selagi mana tak sampai 15 hari, selagi itulah tu ye panggil haid. Faham? Tu. Nifas pula, nifas. Sekurang-kurang nifas. Sekurang-kurang nifas. Satu lafzah. Sepeludah ada setengah kata seludah ni. Gitu je. Sepeludah. Faham? Nak tanya pula dah nifas ni darah bila keluar tu? Dia panggil darah nifas tu. Darah selepas tubik anak. Kalau darah hak masa sekali dengan anak tu bukan nifas lagi. Ya ulama kata darah nifas ni adalah darah yang keluar selepas kosong peranakan tu. Faham tak? Tu tubik baru nifas. Ya sekurang-kurang satu lafzah dengan molek tu. Ingat ni. Kebiasaan golik dia 4 bulan. 40 hari jangan 4 bulan. Astaghfirullah 4 bulan. 4 bulan terus. Dah ada mayang 4 bulan kan. 40 hari dah. Siang kau lelaki 4 bulan. Lepas tu kena nikah ramah tu orang lelaki tu. Kalau 4 bulan 40 hari dah. Ya. Sebanyak-banyak nifas 60 hari 60 malam. Ingat tu sipin nifas. Okey, nak tanya pula contoh gini dengan molek ni. Mula-mula ia keluar seminggu, pas beranak tu tubik darah. Cek ada darah seminggu. Okey, tu darah dia nak tanya. Seminggu. Darah nifas, betul. Ia pun berhenti 15 hari. Mari pula darah tu. Dalam masa 60 hari ni mula-mula ia mari seminggu, lepas tu berhenti. Berhentilah 20 hari dia berhenti. Mari pula darah sejam. Darah yang kedua tu darah dia. Ulang balik dengar. Dalam masa 60 hari 60 hari masa ni. Okey. Mula-mula mari seminggu. Okey. Lepas tu berhenti seminggu cek tak ada. Kena mayang tak? Dalam masa lepas minggu cek ada. Kena mayang Okey mayang. 20 hari dia berhenti. 20 hari. Lepas tu mari pula sejam. Darah yang kedua tu saat ni. Darah dia. Dia masih lagi dalam 60 hari dengan molek ni. Okey darah nifas. Orang lelaki darah nifas juga. Darah istihadah Aduh laku lah almuh mangat dah gini. Darah istihadah buat apa? Lepas dia cerai 15 hari ingat dah. Gini kaedah nifas ni. Mungkin orang dah tahu gitu. Bukan haid dia sejam. Kan tak ni tak apa dah. Kan haid berapa jam ni?
Ada 24 jam dah ni sejam. Gini kaedah dia dengar dah. Mungkin orang-orang kita tak tahu ni. Lepas contoh seminggu, lepas tu dia lepas dia dak mari 15 hari, dia mari pula bukan nifah. Walaupun dalam masa 60 hari. Gitu. Jadi nifah orang tu beranak je seminggu tu je. Seminggu je nifah je. Lepas keluar istiadah tak ada, mayah macam biasa habis nifah dia. Jadi kalau tubik darah tu darah lain pula, sama ada haid atau istiadah pula. Gana? Haid pula. Gana contoh, buat haid pula contoh masalah. Gini, mari seminggu. Okey, tu darah dia mari seminggu ni. Nifah lah dah seminggu, contoh pas beranak, dia mari seminggu. Atau beginilah, pas beranak dia mari sehari. Sehari tu darah dia nifas. Ya. Lepas tu dia berhenti 15 hari. Tidak mari dah. Cek 15 hari tidak mari, mari pula 24 jam. Darah kedua tu darah haid. Darah yang pertama sehari je istiadat benda nifah dia. Dah kalau lepas beranak mari sejam je darah. Darah dia sejam. Istiadah pula. Aku benih dah aku rasa. Nifah lah. Kan sekurang-kurang nifah banyak ni. Setitik, sepeludah. Dan ni sejam yang mari lepas beranak. Nifah lah. Dah berhenti lagi. Dah berhenti lagi. Lepas beranak dia mari sejam je. Lepas beranak Prok tubik anak mari sejam. Darah dia. Nifas. Pandai tu. Lepas tu dia berhenti 10 hari. Marilah sejam. Darah dia. Istiadah pula akulah lemah untuk. 10 hari. 15 hari baru jadi istiadah ni baru 10 hari. Nifah gilah. Alah padang dah. Aduh lah. Gana. Dah beranak dulu buat kira gana ni aku lemah mangak gini. Pala ni peceng dah beranak. Alah padang dah lah. Out teseng sungguh pun. Dah beranak tu kata habis beranak dah. Dah tak tahu gida darah. Alah padang gini. Dah ingat pandai. Biar pandai tak tahu pun dia kata dah ingat. Kalau dah ingat ni tahu dah dulu, berarti dah ingat ni dah tahu ni. Bukan dah ingat faham tak? Ingat dah selagi mana dia dah lebih 15 hari, contoh, mari sejam. Lepas tu 10 hari marilah sejam. 10 hari marilah sejam. Sampai 60, itu semua nifah. Tapi kalau dia lajak je 15 hari, darah kedua tu bukan nifah. Sama ada istiadah atau hei, tengok pula jam je berapa. Malah dah tu letih nak khabar. Lepas tu kena ngaji bab tu pula ni. Kena cari kitab fiqh baru boleh ngajak tu. Tak gana ni. Alah padang dah lah. Ni maklumat ni kena tahu asal dari dulu dah dah. Ni terlepas maklumat dah kita ni gana ni. Ajar ke cucu-cucu tu. Tengoklah rakaman hak saya ajar tu dah. Tengok mula dalam tu. Dalam YouTuber tu ada dah. Buka tengok mula. Malah nak khabar. Kena khabar daripada awal. Kena tahu dari awal baru boleh buat kiraan. Kalau khabar tengah dia kadai pening. Gitu. Habis itu. Orang puang gugur. Pergi cuci. Lepas tu baik semua. Kan nipah. Lepas beranak, lepas kosong kandungan, tu baik darah. Darah nipah. Gitu. Dah kalau contoh sebelum beranak dengan molek, dia sakit perut. Sakit perut turun darah. Pukul 12 tengah hari. Lepas tu tubik darah sampai 12 pagi esok pula. Pukul 12 tengah hari sampai 12 tengah hari esok pula tubik darah. Baru dia beranak. Darah tu darah dia. Darah nipah. Bukan. Darah nyakit. Hei. Reka ke tahu reka maksudnya. Kena pandai ni. Reka je ni aku sudah reka je ni. Darah haid lah 24 jam belum beranak. Haid. Gitu. Lah gitulah. Darah haid lah.
Darah haid sebab 12 tengah hari sampai 12 tengah pagi esok. 12 haid lah. Berapa penting nak kena tahu darah? Sebab nak tahu nak kena qada ke tak mayang. Ha. Contoh orang turun darah pukul 12 tengah hari, dia beranak pukul 12 malam ni. 12 jam darah dia. Darah dia. Istihadah. Dah dia tinggal mayang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak kena qada dah. Qada balik Sebab bukan darah haid. Ingat dah, dimaafkan untuk tinggal semayang apabila haid dan nifas sahaja. Istihadah tu. Contoh orang ni mari darah daripada hari pertama sampai 16 hari dak putih lagi. Hari ke-16 dia wajib mayang tak? Wajib. Mesti dia kena mandi, mesti dia kena semayang macam biasa. Dah tu darah kena pandai-pandai sumbat apa semua kan. Setiap kali masuk waktu kena pergi basuh dulu, lepas tu sumbat. Nah, niat mayang saja, ambil mayang tu saja aku mengambil wuduk kerana mengharukan semayang, terus pergi mayang. Asal kena ulang balik benda yang sama. Benda? Kalau ada sokmo kalau ada sokmo siapa 60 hari. Ni segi nak tengok pandai ke tak. Dah darah tu tubik straight sampai 60 hari. Berapa hari nifas ya? 60 hari, betul. Kalau direct straight pergi sampai 61. Berapa hari nifas dia? 60. Hak sehari tu istihadah, betul, pandai. Betul. Mujur ke? Tapi kalau dari segi sains yang mengandung telur. Ovum. Tahu sains. Saya belajar kat sains, tahu dah. Setiap bulan ovum, tahu. Dia ada tube fallopian, tahu. Ovum, ovari sini, betul. Setiap bulan ovum dia akan keluar. Apabila tidak dipersenyawakan, ovum itu akan jadi darah haid. Okey. Betul. Dan apabila kalau sperma, tahu sperma ni bila dia masuk dia berenang-renang macam anak budu tu. Sperma. Sperm. Orang putih panggil sperm. Okey. Sperm tu dia akan pergi ke ovum tu kan, dia akan dipersenyawakan, maka tidak ada darah haid. Betul. Sebab tu orang nak tahu mengandung ke tak, dia cek je haid mari ke tak. Tak mari haid biasa mengandung. Dia gitu. Tapi betul, memang dah sains dia gitu. Tapi ulama fiqh kata boleh berlaku. Walaupun mengandung, dia tetap kalau sehari semalam dia hukumkan haid juga. Ya gitu. Dia tak sama dengan sains tu. Hari ni baru tahu. Mujurlah. Dia orang tak tahu bagus. Sama. Faham? Tu. Apa dia tak lama? Ada juga ulama kata darah nifas tu adalah darah haid yang terkumpul. Darah nifas tu, dia tubik anak pun, dia pun tubik. Hak dia tubik bulan-bulan, hak dia tak tubik, dia lekat dia panggil. Lepas tu pas tubik, barulah. Faham? Ovum ni kan dua telur lah, kita panggil telur dia, ovum tu. Dia pun tubik berenang pun lekat-lekat tu, jadilah benda mula-mula. Embryo. Ingat ada embryo. Lepas tu jadi fetus. Lepas tu jadi zigot. Padang dah ingat juga dah. Ingat dah fetus, zigot, embryo tu ingat dah. Sperm ni daripada mana sperm? Mana kilang dia? Daripada testis. Testis tu. Dah tu saing dok gok belaka, dok cetang belaka ni. Hak saing bodoh anda. Tu bodoh anda. Ulang balik dengar okey 60 hari. Okey 60 hari. 60 hari mari darah kan? Darah benda saat ni nifas. Kalau dia mari lajak sampai 61 darah istihadah lah hak sehari tu. Jadi hak sehari tu kena mayang dah lah. Cukup dah 60, mari pergi darah, dia kena mandi. Apa dah? Dia kena semayang. Kalau contoh 60 mari darah, dia pun berhenti sehari. Mari pula
Mari pula 2 sehari pula lepas tu. Ulang balik dengar molek. Mula-mula mari 60 hari. Okey, tu darah benda? Nifas. Okey. Lepas tu dia berhenti sehari. Lepas tu mari pula sehari. Darah hari yang ke-62 tu. Darah benda. Mari pula sehari. Darah? Padang lah. Ada asal ni mula lehik dengar. Lepas tu istiadah pula tukar pula. Dia reka je rasa biar. Reka lah ke ni. Dia pakai tembok lah. Betul-betul kena. Tak kena lah. Darah? Darah hei. Betul, mujur betul. Tembok pun mujur betul dah. Nampak tak? Jadi penceraian antara nifas dengan haid sehari je. Boleh berlaku ke? Dah kalau gini lah, contoh pagi ni berhenti. Dah, lepas tu malam ni mari pula. Sampai malam esok. Darah tu darah haid juga. Haid. Ya walaupun dah apa sehari je berhenti dah. Dia boleh berlaku gitu. Nifas ni bila lajak dah 60. Faham? Walaupun dia berhenti sekejap, dia mari pula. Kalau mari sehari semalam, haid lah. Gana-gana pun. Tu. Habis itu. Okey, jelas dah. Jelas lagi. Ya jangan tengok sipir tu kena ingat tu. Bolak ngok kali jawab dah. Ada ikut dang ikut dang. Dia pakai kata je biar. Niat benda istiadah. Darah istiadah lepas tu nak niat mandi kena. Mandi tak payah niat istiadah. Mandi ni kena bila habis haid baru habis nifas. Itulah kena niat mandi. Istiadah tak payah niat. Mandi biasa sebab istiadah ni darah penyakit. Macam orang penyakit kan darah tu baik umur. Dia bukan nifas, bukan haid. Jadi dia mandi macam biasa je lah. Cuci je, cuci. Tapi syarat dia nak mayang tu mesti tunggu masuk waktu dulu. Dia tak boleh contoh kan 10 minit pergi nak zuhur, kita pergi siap-siap lalu dah. Tak jadi tak boleh. Dia kena tunggu masuk waktu dulu. Dengar dah abang zuhur, barulah kita tandah, ambil basuh dan biar kering kat darah tu. Bukan kering, lak. Biar tak ada sumbat dengan kapas ke apa supaya tak tubik. Pakailah paper tu kan. Ambil wudu, jangan niat mengangkat hadas kecil. Tidak jadi. Sebab dia panggil daimul hadas orang ni. Sentiasa berhadas. Jadi nak niat kan? Niat sahaja aku berwudu kerana mengharuskan semayang. Niat gitu. Baru jadi. Pas ambil semayang, terus pergi mayang lalu. Dia tak boleh. Benda panggil buat lerel. Tak boleh makan lalu mayang lagi. Tak boleh. Dia kena terus mayang. Dan dengan wuduk sani tu kita boleh buat benda panggil satu fardu beberapa sunat boleh. Dengan sewuduk. Lepas tu asar pula. Asar kena buang hak paper hak dia, kapas hak dibuang kena pergi basuh pula kali lagi. Sumbat pula. Pakai pula pergi mayang asar. Garik sama juga. Kena buat gitu 5 kali lah. Satu waktu satu kali wuduk, satu kali kena bersih lah. Jadi 5 kali lah. Semayang sunat banyak dah apa. Contoh kita nak mayang terawih kan? Terawih. Bukan seterawih dah, segi saling. Pesang lah gitu. Dah apa boleh guna satu wuduk yang sama. Faham? Habis itu. Banyak gila kena belajar ni. Ustaz monopoh dah. Tahu dah monopoh. Tapi kena belajar kok. Kurang-kurang kita tahu silap kita lama ni kat mana. Nak kalau nak kira ni, ada orang 40 tahun, 40 hari dak mayang. Tunggu juga betul tak? Darah kering lama silap kan? Dak mayang kok, tunggu kok 40 hari. Mana apa dah. Datang darah pula. Umur apa? 60. Kau umur 70 lah nak tanya. 70. Tubik darah. Sehari semalam. Darah tu darah dia.
Ha. Darah? Darah dia sehari semalam. Darah haid juga. Ulama kata tidak ada masa jarak antara haid dengan haid kedua ni, dia tak ada jarak. Ikutlah 10 tahun, lepas tu tubiklah darah. Haid lah tu kalau cukup sehari semalam. Umur 60, tubik sehari semalam. Haid lah darah tu. Faham situ? Walaupun dia kata monopos lama, doktor kata monopos dah. Tak, dia kira haid juga kalau cukup 24 jam. Gitu. Dia tak kira. Okey, faham? Haid lah. Jadi dia tak payah semayang lah. Nak tanya, mayang kena qada ke tak? Tak payah. Masa haid tak perlu qada. Puasa kena qada tak? Tak. Lah padang dah lah. Padang dah lah. Tak pula. Lemah mangat dah. Tak, sampai jawab tak ni. Kena diri atas kursi gini ni. Memang kena diri atas kursi. Ada kedok kodoh puasa. Puasa kena kodoh lah, mek. Tu. Puasa semayang je tak kena kodoh. Alah padang dah lah. Boleh kalau ada orang putih tu umur 70 ke apa beranak lagi ada. Kan ingat ada. Boleh berlaku lah. Adalah ni kena di atas kursi lagi. Faham situ. Habis itu. Wajib ajar tu. Dan wajib ajar istinja. Istinja ni benda? Nak tanya kali istinja benda. Istinja dengan batu. Kalau dengan air? Istinja ke? Betul. Ada orang kita kata kalau basuh kalau dengan air kira basuh, kalau dengan batu dengan tisu baru istinja. Dah, istinja ni iaitu kita bersihkan kemaluan kita depan belakang tu. Tu dia panggil istinja. Faham? Tubik najis dia keluar air kecil, kita berbasuh, dia panggil dia istinja. Aku kenapa? Cara dia adalah ulama kata dah mesti kena terangkan punggung tu. Jangan buat gitu. Gini tak cuci ni sebab di sini panggil zahir kau. Dia kena buka itu terang itu kan. Bagi bersih. Bagi suci lah hilang najis tu. Nah, kalau najis aini mesti kena hilang dia. Masuk-masuk najis. Bau, warna, rasa. Rasa kan? Jangan gitu. Mana tahu dah rasa. Basuh baik. Bau. Hilang dah bau. Rasa pula. Bukan maksud tu. Padang kalau gitu. Sungguh. Tak kata rasa. Kan? Sebab tu bahaya baca saja. Oh rasa. Sebab tu kena berguru kan. Jangan baca saja. Saya tak payah berguru dah. Saya pandai dah baca. Hilangkan bau, warna dan rasa. Kalau duk rasa gula kan. Tu kan. Ni colek juga. Dah rasa. Jangan buat gitu. Alah badan jangan kering lah kalau buat gitu. Masuk rasa tu kita rasa ada rasa najis tu. Tu. Biar hilang belaka tu. Aduh lah lemah mangat ada je. Banyak benda kita nak tahu. Mujur duk pondok kan. Kalau dah duk pondok dah ahud dah mungkin ni. Dah ahud dah. Aduh lah. Habis itu. Okey, jelas itu dah istinja sana. Kalau nak basuh berak, basuh kencing mesti dengan air mutlak. Air mutlak ada berapa? 7. Benda 7 Badang dah lah hari ni. Tujuh, 3 langit, 4 bumi. Tu air bagi pada berapa air? Kategori air. Ada air mutlak lagi. Air syamah tu air dia.
Air terjemur di bawah matahari, dia duduk dalam bekas benda panggil bekas besi, dia karat. Makruh guna air tu dah. Tu jadi sebab tu kena dari awal kena belajar air, bab air barulah bab najis. Sebab ni untuk guna kegunaan iaitu untuk semayang semua. Jangan main. Kita belajar bab air, bab najis untuk semayang. Tu. Sebab tu kalau nak belajar betul-betul bab mayang, you kena belajar daripada bab air. Saya tak mau belajar bab air, saya nak belajar bab mayang. Iyalah. Bab air tu pun termasuk untuk belajar bab mayang. Apa? Kan wuduk kan guna air. Basuh najis guna air. Mandi wajib guna air. Faham lagi? Jelas situ? Tu kata. Habis situ. Faham? Lepas tu kalau nak semayang Jumaat, kena belajar pula bab masbuk muafiq. Siapa yang wajib belajar? Tok imam ke makmum? Cik jawab. Kedua-dua. ABC lah saya wish. Objektif. Senang kan nak jawab. ABC je nak tengok. A, makmum sahaja yang wajib belajar masbuk muafiq. B, imam sahaja. C, imam dan makmum. A ke B ke C? C. Orang puan. Orang lelaki? C ke? Betul tak mau tukar dah ni jawapan? Anda yakin? C. Yakin 100%? Ya, yakin. Jawapannya ialah A, makmum saja. Tengok dah kita orang reka kau aku sedar. Dia pakai reka je nak jawab Alah pada. Dah imam tak wajib, tak wajib. Dalam kitab tersebut makmum sahaja yang wajib, imam dia tak ada kisah. Dia tak payah belajar tak apa. Dah ikut je dah. Kali nak jadi makmum bagi belajar. Kali tak mau jadi makmum, dia nak main seorang kalau dah. Makmum sahaja ulama kata dak, bukan dua-dua. Salah dua-dua. Makmum sahaja. Tengok dah kitab ni dia jawab je reka je ni, tahu dah. Bukan tengok kitab ke apa ni. Makmum saja tengok muafiq. Tu. Dah biasa belajar dah. Dah tu mayang jemaah. Ikut-ikut gitulah. Mana boleh bawa kereta nama dah. Tanya sama dah kan bawa kereta. Lapu hijau untuk benda ni. Jalan. Lapu kuning bersedia. Lapu merah berhenti. Lapu biru patah balik. Goblok depan tak ada lesen. Pusinglah. Dah gigak kena samang lah. Ataupun berhenti lu situ. Apa nak? Apa tu ya kena ada peraturan, kena tahu dulu dah baru boleh jalan. Dan ni mayang jemaah. Dan ni mayang jemaah jalan. Dan ni mayang jemaah tahu dah. Apa dak? Sangat belajar dulu. Belajar dulu. Masbuk hak mana muafiq hak mana Bapa kena tahu sebab 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 kebanyakan orang silap kau dengar molek. Dengar soalan dengar molek. Kalau kita datang bersama imam, bersama dengan tu imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Apa? Kita dikira benda masa tu masbuk ke muafiq? Rakaat pertama ni muafiq, ya. Bila muafiq macam mana nak buat? Wajib habiskan Fatihah. Gana pun habiskan Fatihah. Okey. Dan ingat rakaat kedua
Adakah kita muafiq? Tak lagi. Ada orang faham kalau kita mari bersama imam, kita muafiq siapa ke sudah semayang, betul tak? Salah faham gitu, tak betul. Ulama kata yang kata muafiq hanya rakaat pertama tu saja. Rakaat kedua kena tengok pula imam macam mana, laju ke slow. Faham? Ya gini. Ulama sebut kan, dalam kitab kalau kita sempat berdiri bersama imam, kita baca qadar pertengahan. Faham? Qadar pertengahan mana dak laju dak slow. Maka kita dikira muafiq. Faham? Kalau laju sangat imam, kita baca tak sepat pertengahan, imam rokok, maka dikira kita masbuk. Jadi saya buat kajian dah, dalam kelas darjah 1 tu, kita pakai headset. Saya tengok, saya tanya orang ni. Okey, saya baca cemak ni, semua kata perlahan. Berapa saat? 30 saat. Ni buat kajian dah ni. Bukan tok-tok saja masa kan. Kalau saya baca 15 saat, semua kata laju. Saya baca sehingga 40 saat, semua kata lambat. Jadi sepakat semua, bererti kata bacaan pertengahan adalah 30 saat. Ni berdasarkan kajian. Kita buat kajian dah. Tengok, boleh buka dalam YouTuber, tengok dalam benda Mutiara Ilmu. Kita ada buat rakaman situ. Tengok balik, tak percaya. Dah komen-komen orang pun ada. Apa? Komen-komen pun okey betul, semua kata bersetuju kata 30 saat adalah pertengahan. Jadi bererti kalau kita berdiri bersama imam qada 30 saat, bererti kita masbuk ke muafiq? Muafiq. Senang je. Kalau imam itu laju tak sampai 30 saat imam rokok, kita bererti masbuk. Yes. Faham tak? Contoh gini, semayang zuhur. Dah, senang je, ini tak susah mana. Tapi itulah. Kita tengok dah ramai orang kurang faham. Orang ramai faham kalau mari awal muafiq, siapa ke sudah muafiq. Salah. Tak ada ulama ajar gitu. Dia gini, contohlah. Nah, kita nak mari mayang zuhur ni. Biar saya tunjuk bangunlah senang. Mayang zuhur. Saya datang bersama dengan Tok Imam ni. Tok Imam Allahu Akbar. Saya pun Allahu Akbar. Saya masbuk ke muafiq? Muafiq. Betul, rakaat pertama. Betul kan? Saya muafiq. Bila saya muafiq, saya wajib habiskan Fatihah saya. Imam rokok dah. Saya boleh rokok tak? Tak boleh. Gana-gana pun rakaat pertama tetap jadi muafiq. Sehingga saya dimaafkan ketinggalan daripada imam berapa rukun? 3 rukun panjang. Sampai mana tu? Imam sampai sujud yang saya tak boleh rokok lagi. Imam tidak. Saya teruskan baca. Sapalah imam sujud yang kedua. Okey. Tu rakaat pertama muafiq dah. Rakaat kedua pula, ni Tok Imam bangun. Saya pun bangun. Allahu Akbar. Saya pun bangun kau. Saya baca. Qada pertengahan dah, saya baca tak laju tak slow. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kan baca masing-masing kan? Rakaat kedua, mayang zuhur. Lepas tu saya dah mulai habis waladhdallin amin. Imam pun rakaat. Allahu Akbar. Saya masbuk ke muafiq. Saya baca qada pertengahan, habis Fatihah saya. Berarti imam itu berdiri dengan saya dah tak 30 saat. Dah betul tak? Saya masbuk ke muafiq? Muafiq betul. Jadi tak ada masalah sebab saya habis Fatihah kan? Okey. Rakaat ketiga pula. Allahu Akbar. Rakaat ketiga. Saya baca pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Allahu Akbar. Imam rakaat. Saya masbuk ke muafiq? Masbuk. Rakaat ketiga saya masbuk. Bila masbuk imam rakaat, saya kena buat kena? Terus rakaat. Fatihah baca tu tak? Tak perlu. Imam tanggung. Tu maksud kata imam tanggung, imam sudah bacakan untuk saya. Gitu. Rakaat ketiga dah. Rakaat keempat macam tu, bangun Allahu Akbar, rakaat keempat. Saya baca habis pula, dah habis pula, imam yang lambat pula. Saya masbuk ke muafiq rakaat keempat. Muafiq pula. Jadi 3 rakaat saya muafiq, 1 rakaat saya masbuk. Boleh berlaku tak? Boleh. Senang je, nampak tak? Comel tak mayang kalau gitu? Comel lah.
lah. Ha. Tak perlulah kita perhabis dah. Kita tengok ada orang siapa. Kita tengok ada orang siapa sesah kadang. Imam rokok dah. Imam tu laju kan. Dia nak perhabis juga Fatihah dia. Dah kalau nak perhabis kau kena saya. Dia kata nak perhabis kau. Bila imam i'tidal, dia kena wajib terus i'tidal. Tak boleh rokok lah. Sebab dia masbuk kan. Masbuk dia kena ikut perbuatan imam. Faham tak? Pergi rokok juga imam i'tidal dah. Dia nak perhabis Fatihah dia kan. Dia pergi rokok batal mayang lama tu. Tengok dalam kitab Sulamus Subyang, batal makmum masbuk rokok apabila imam sudah i'tidal. Jadi dia kena i'tidal dan dia kena tambah serakaat lagi. Ha, payah gak tu. Bukan payah, dak payah mana. Kalau belajar senang je. Sebab tu bila imam rokok, terus rokok. Jangan nak rokok tambah, nak rokok ni. Dah. Bila dak sempat rokok bersama imam, maka dia kena tambah serakaat lagi. Ha, jelas itu. Ha, insya-Allah hak siapa ikut kelas hak saya tu semua boleh faham dah. Ha, hari Sabtu ni dah saya ada nak buat daurah. Ha, daurah di Losong. Tapi rasa penuh dah 30 orang je, terhad 30 orang. Tapi saya nak buat live. Ha, kan beli dah kitab itu ingat tak? Masalah masbuk muafiq tu kan. Ha, siapa nak ikut boleh dah. Sehari je khatam kitab tu. Khatam kitab tu. Daripada pukul 9 sampai pukul 4. Ha. Kalau pergi situ ya ada yurang berapa kan nak? RM18. RM15. Ha, kalau live ni tak payah bayar lah. Ha, tengok je. Lepas tu baca kat gigi insya-Allah saya baca. Tak susah. Akhir tak susah. Akhir tak susah. Akhir tak susah. Akhir Madinah laju, Mekah laju kan? Ha, nak tanya. Rakaat kedua, saya masbuk ke muafiq ni? Masbuk, betul. Bila imam rokok, saya terus rokok. Nampak? Tak payah habis Fatihah. Ha, baca saja qada pertengahan. Ikut imam lah dia nak laju ke kerana kita hanya qada pertengahan. Kalau sempat habis, kita muafiq lah. Kalau tak dan, masbuk lah kita. Okey, rakaat ketiga pula. Allahu Akbar. Saya baca standard. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Allahu Akbar. Masbuk ke muafiq? Saya habis Fatihah. Ah, muafiq pula. Apa dah? Ah, rakaat keempat pula. Saya akan nak wudu imam rakaat. Masbuk ke muafiq? Ah, masbuk pula. Jadi zuhur saat ni saya 2 rakaat muafiq, 2 rakaat masbuk. Faham? Jelas? Yalah. Ha, esok tanya dah ingat pula. Minggu depan tanya dah ingat pula. Ha. Ah tu mayang hak pesen slow. Hak ni baca mayang hak kuat pula, mayang garik. Ha, garik kan ataupun isyak dia sama je. Kalau pandai mayang garik, isyak subuh samalah. Kalau zuhur pandai dah, asar sama je. Ha, gitu. Contoh kita buat mayang isyak lah 4 rakaat. Saya datang sama dengan Tok Imam. Tok Imam Allahu Akbar. Saya Allahu Akbar. Saya baca iftitah, imam baca iftitah kan. Imam pun baca Fatihah, saya diam, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Saya senyap tu. Waladhdallin amin. Saya sama dengan Tok Imam. Tok Imam baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Saya baru start Fatihah. Saya pun habislah Fatihah saya, imam pun rokok. Saya masbuk ke muafiq? Muafiq, betul. Ha, pandai tu. Rakaat kedua pula. Rakaat kedua. Allahu Akbar. Imam baca Fatihah saya siap diam, betul tak? Kita kan main isyak kan diam tu, dengar. Sunat imam baca Fatihah kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin amin. Kita pun imam amin dah ni, kita pun baca Fatihah, imam baca surah. Dia baca wattin. Wattini wazzaitun. Mana sampai dah habis kita pun dah molek habis Fatihah. Imam pun rokok. Masbuk ke muafiq?
Betul, muafiq. Rakaat ketiga pula ni. Kan masing-masing baca lah kan. Allahu Akbar. Imam baca, saya baca kan. Rakaat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Allahu Akbar. Ada setengah imam kan. Rakaat ketiga keempat laju kan. Nak tanya rakaat ketiga saya masbuk ke muafiq? Masbuk. Imam rakaat, macam mana saya nak buat? Terus rakaat. Nampak? Comel tak mayang tu? Selari je. Tak perlu berhabis dah. Sebab imam tu laju bererti saya dan imam tidak sempat berdiri 30 saat. Okey, rakaat keempat pula. Ngalah dah ni, rakaat keempat. Allahu Akbar. Nah, saya baca dah molek. Habis, baru imam rakaat pula. Saya masbuk ke muafiq rakaat keempat? Muafiq. Selesai. Kalau gini pula dengar ni. Imam baca surah pendek pula ni. Rakaat pertama. Ni mayang garik pula. Mayang syak pandai dah, okey. Mayang garik pula ni. Saya datang sama dengan imam. Allahu Akbar. Imam. Saya pun Allahu Akbar. Nah. Imam baca iftitah, saya baca iftitah. Imam baca Fatihah, saya dengar. Saya senyap. Imam baca surah, saya baca Fatihah. Dan molek saya habis, imam pun berrakaat. Saya masbuk ke muafiq? Muafiq, betul. Rakaat kedua pula. Allahu Akbar. Imam baca Fatihah, saya diam. Dengar dulu imam baca. Tiba-tiba imam baca Inna a'tayna. Tu. Saya Iyyaka na'budu, imam rakaat. Saya masbuk ke muafiq? Dak dah habis. Masbuk ke muafiq? Masbuk, laki lah. Masbuk ke muafiq? Muafiq. Pelik warna saya. Kan dak dah habis Fatihah kan? Dengar molek. Sebab apa saya dak dah habis? Sebab saya senyap dulu. Ingat, dia kira start daripada imam berdiri sama dengan kita. Jadi kalau saya baca lalu, sepak dah habis? Sepak iki kodok masa tu. Faham lagi? Rakaat kedua kan? Saat ni. Allahu Akbar. Imam baca Fatihah, saya diam kan? Betul? Jadi masa tu dah dikira 30 saat sama dengan imam. Dah imam dah baca dah 30 saat. Lepas tu imam baca la inna ataina mungkin dalam 10 saat lah. Jadi berarti kita dah berdiri bersama imam berapa saat? 40 lah. Imam baca Fatihah pertengahan dah. Betul, kita dengar. Kita senyap kan? Imam habis dah 30 saat. Imam pun tambah 10 saat lagi baca inna ataina. Kita kan baru start, betul? Jadi kita memang akan lajak lah. Jadi kira kalau qada tu 40 saat dah kan berdiri dengan imam. Jadi kita bererti muafiq ke masbuk? Muafiq. Sebab tu wajib habiskan Fatihah. Imam rakaat, tak boleh rakaat lagi. Gini saja mudah. Mayang garik, mayang syak. Kalau kita dengar dulu hak tu imam baca Fatihah, hak tu kena perhabis Fatihah kita. Mudah je, simple je, formula yang gitu je. Tak kira lah imam tu baca surah benda-benda pun pendek. Senang je. Kalau kita gerakak ke, batal mayang. Sebab muafiq wajib perhabis Fatihah. Ni kalau banyak berlaku ni, biasa kalau bulan puasa, mayang tarawih. Kaya dengar dulu Tok Imam baca. Lepas tu Tok Imam baca surah pendek. Bila imam rokok, dia rokok gak. Dia ingat muasbuk. Dah. Faham? Gini je kaedah dia dengan mana? Formula dia gini. Kalau mayang garik, mayang syak, rakaat pertama dan yang kedua, mesti perhabis Fatihah. Kalau kita baca Kalau kita baca selepas daripada imam baca surah tu. Apa dah? Imam baca Fatihah kan kita senyap. Waktu kena perhabis Fatihah. Sebab masa kita senyap tu kan, imam contoh dia baca Fatihah kan 30 saat dah. Kita pun senyap kan? Kalau kita baca lalu agak-agak dang tak Fatihah kita? Dang. Tapi dah sebab kita senyap dulu. Lepas tu dan kita start baca, dia memanglah kena 10 saat je. Betul tak? Yang ambil masa untuk baca inna ataina kan 10 saat je. Jadi kita baca memang dak dang lah kalau dah pertengahan. Jadi lalu dia baca, maka dikira muafiq. Faham? Sebab tu bahaya ni. Dah nak kira dapat rakaat kan? Kita mari lambat lah Pak Haji kan?
Kalau gini, sempadan dia adalah rokok. Kalau dah sama dengan kata imam rokok, maka kita dikira dapat rakaat tu. Kalau mari tak imam tidak dah, nanti kena tambah rakaat. Pada contoh, walaupun dak baca sikit. Walau dak baca sikit Fatihah. Kita mari imam rokok dah ni. Kita terus mari Allahu Akbar, terus rokok. Tak payah baca sikit Fatihah. Takbiratul ihram terus rokok. Patut ada orang kata dah ustaz kan Fatihah ni hukum kan? Tu orang dak mengaji tu. Teruk sangat gitu. Dak faham lah. Dak faham lah. Dak faham lah. Dak faham lah. Masbuk perlahan baca Fatihah. Baca lalu. Gini, ada pendapat ulama ini. Kalau imam itu laju, contoh mayang tarawih, dia memang baca laju, maka disuruh baca lalu. Bersama imam, baca lalu. Dia bismillah, kita bismillah lalu dah. Dah molek ya habis baca inna atau inna, kita pun kadang sikit je lah nak tambah. Ataupun dah habis sama, ataupun kita habis sama dengan dia pun kita tunggu je lah dia baca surah kejap. Gitu disebut dah kitab dah. Kalau imam itu kita tahu dia ni laju, memang laju sokmak, kita baca lalu bersama dengan dia. Tak ada masalah, sah mayang tu. Boleh. Cuma sunat saja, tunggu dia baca dulu kita dengar. Gitu. Selesailah. Jamak qasar. Masbuk muafiq. Tu tak tanya jamak qasar lagi, jamak qasar pening pula aku rasa ni. Mustauti mungkin musafir pun tukar. Ya. Saya rasanya imam dia menyemak jugalah. Dia akan baca dia akan baca surah yang banyak supaya tidak ada masa nak. Tu dia gini, imam dia sunat, faham tak? Sunat tunggu dulu kan. Dia sunat berhenti dulu. Waladhdallin amin. Senyap dulu. Imam makmum ni baca pertengahan dah Fatihah baru start baca surah. Boleh. Kalau imam ada setengah tu tak baca. Tak baca, tak siap diam. Ikutlah boleh belaka. Imam tak ada masalah ikut dia. Jadi sebab tu kita kena tahu masbuk muafiq Imam tidak disuruh, dia tak ada dah kitab. Dan imam itu mesti meraihkan makmum di belakang. Tak ada. Cuma imam ada juga disebut dalam kitab. Kalau imam tengah rokok, dia nak tahu ada orang baru mari, lamakan sikit rokok tu. Supaya orang itu dapat rakaat. Itu ada disebut dalam kitab. Dia tak disuruh lamakan diam untuk tunggu makmum habis. Tak ada. Dapat tak? Cuma sunat diam, lepas tu baru baca surah. Gitu saja. Kitalah yang bila nak semayang jemaah, wajib fardu ain bagi orang yang nak semayang berjemaah belajar masbuk muafiq. Kalau dia tambah semayang jemaah, wajib tak dia belajar masbuk muafiq? Dia nak semayang seorang je, wajib tak? Tak wajib. Contoh dia duduk dah hutang seorang kan. Macam tazeng duduk dengan gajah, dengan rimah. Wajib tak dia tu? Dah. Jadi ayah itulah. Ingat kita kalau nak semayang berjemaah barulah mesti belajar. Kalau kita tak ambuh mayang jemaah, kita nak mayang seorang je, maka tak wajib belajar untuk belajar masbuk muafiq. Gitu dah. Jelas itu dah. Nak tahu lebih detail, mai ikut kelas hari Sabtu ni dah. Kalau sini tak ada kelas lah, tengok kok online saja. Ya baik.
3 rukuk panjang. Setiap rakaat. 3 rukuk panjang tu kata dimaaf ketinggalan 3 rukuk panjang adalah setiap rakaat. Rakaat pertama pun dikira 3 rukuk panjang, rakaat kedua pun, ketiga, keempat pun sama. 3 rukuk panjang tu. Makna kita dimaafkan untuk ketinggalan daripada tok imam 3 rukuk sampai tok imam sujud yang kedua. Apa dah? Bila tok imam nak bangun kita dah habis kat Fatihah. Tu kena niat mufarakah. Ataupun kita terus ikut tok imam sujud dan kat kita kena tambah serakaat. Faham? Habis itu. Jelas? Tak apa jelas lagi ya, tahu dah ya habis. Kau aku dengar dah. Duk mikir lagi aku ana ada kau benih dah. Saat ni muafiq patut tiba-tiba tu kau masbuk. Tu kena ngaji baliklah. Faham dah? Tak apalah. Kau aku baru dengar. Faham dah? Daripada dulu dak je dengar tu dah. Ikut dang kali dah, ikut dang, ikut rasa. Ni tak apalah, kau tahu dah. Sikitlah bab jamak qasar pula dengan molek ni dah. Kita dalam situasi kita hidup atas dunia ni, kita akan ada 3 keadaan sahaja. Dia tak akan lari daripada 3 ni. Ya ada benda mustautin, sama ada kita mukim atau musafir. 3 ni. Okey, saya nak tanyalah. Kita duduk di pondok ni, di pondok ni. Pondok ni, di pondok ni. Ni kita kira benda ni. Mungkin ke mustautin ke musafir? Okey, dengar molek tu. Gini, mustautin ialah tempat yang kita nak meninggal situ. Nak meninggal beli tanah, beli rumah, beli tanah, beli rumah, beli apa semua. Tu dia panggil mustautin. Okey, kalau sini ada tak orang nak mati sini? Memang tak mau balik ke apa, nak duduk sini. Ada tak? Menetap. Menetap yang kita memang tak mau pindah dah. Memang niat nak mati sini, kalau boleh pun tak mau pergi lain dah. Kalau pergi lain pun balik kerja kan, Kuala Lumpur ke, kerja di Sabah, dia tak mahu duduk Sabah, dia nak balik kampung dia. Dia dah buat rumah. Ya walaupun duduk dia hari ni, dia kata nanti peceng, dia nak balik duduk kampung, beli rumah, beli tanah. Situlah dipanggil tempat mustautin dia. Apa tak? Tempat hak ia menetap nak meninggal sampai meninggal. Okey, kalau pergi lebih daripada 4 hari, 4 hari ke atas, lepas tu tapi tak boleh duduk situ, nak balik mula. Bermukim. Pak ke atas, 4 hari dan ke atas. Contoh ginilah mudah faham. Anak kita duduk universiti kan, duduk di Kuala Lumpur, duduk UIA contoh, duduk UIA kan. Dia duduk berapa tahun dah? 4 tahun dah. Dia dikira dia mustautin ke, musafir ke, mukim? Mukim. Bukan musafir, mukim. Sebab apa dia kira mukim di Kuala Lumpur? Sebab bukan nak mati situ tu dah. Dia akan nak balik kampung ni. Jadi bila dia balik kampung, dia dikira mustautin. Dia duduk di UIA, bermukim. Orang kerja di Sabah 20 tahun dah jadi cikgu. Dia nak mati di nun ke? Tak. Nanti pecah dia nak balik lah. Jadi dia di Sabah dikira bermukim. Itulah. Kalau kita pergi 3 hari ke bawah, itu dikira kita
musafir. Apa? 3 hari je. Kita nak pergi satu tempat tu 3 hari. Maka kita dikira musafir sahaja. Musafir dia ada 2. Ada musafir panjang, ada musafir pendek. Musafir panjang kan? Bukan salah. Apa? Tak tahu lagi nak balik itu bukan musafir dah tu. Tak tahu lagi nak balik tu dipanggil kadang bermukim. Sebab tu kalau kita ngaji bab jamak qasar, orang yang tak tahu lagi nak balik bila tak boleh buat jamak qasar. Sebab dia tak tahu status kan. Nak kira benda. Ingat dah jamak qasar ini hanya dibenarkan dalam musafir. Dalam mustautin tak boleh. Dalam kita bermukim pun tak boleh. Contoh kita hak duduk sini 5 tahun kan, lepas tu nak balik kampung. Kita dikirim dia sini. Mukim betul. Boleh tak buat jamak qasar sini? Tak boleh. Hari perjalanan, kemudian hari pertama. Hari perjalanan saja jamak qasar, hari pertama tak boleh dah. Tak, ya gini, tak boleh. Sebab macam hak musafir berkelana tu tau. Orang ikut kaki tau, tak tahulah. Nampak dah? Dagang 4 malau, dagang tu dah. Berlipat. Dagang hamba mengkuang layu. Dagang 4 malau, dagang bertempat. Dagang hamba musafir lalu. Tak tahu nak pergi mana, ikut kaki je, musafir kelana. Tak boleh jamak qasar tu. Babi tak tahu nak pergi mana, berapa hari. Dia kena maklum dulu. Ya, kalau nak boleh buat jamak qasar, mesti perjalanan itu ataupun tempat yang kita nak pergi mesti 85 km ke atas. Kena sahih dulu, ta'yin dulu. Nak pergi mana? Nak pergi siapa di rumah anak dikirim dia? Mukim ke musafir ke mustautin? Mukim. Boleh lagi buat jamak qasar rumah anak? Tak boleh. Boleh dah buat 3 hari rumah anak jamak qasar? Tak boleh. Siapa ajar tu? Sungguh ramai orang buat gitu. Dia nak pergi rumah anak sebulan. Dia sampai rumah anak dia buat jamak qasar 3 hari. Barulah himayah. 3 hari barulah himayah. 3 hari barulah himayah. 3 hari barulah himayah. Stand dan dia jamak qasar lagi. Nak balik sahaja. Kalau dia niat dari awal dah nak pergi 4 hari ataupun ke atas, tu siapa sahaja sudah tidak dibenarkan untuk jamak qasar. Contoh kita balik kampung. Contoh kita balik kampung. Contoh kita balik kampung. Contoh kita balik kampung Pak Jiran. Orang jauh bang. Mari je pondok ni, siapa je pondok ni dah tak boleh jamak qasar dah. Tapi kalau dari di luar kampung boleh kampung boleh ginilah. Kita nak pergi Kuala Lumpur, kita nak duduk di Kuala Lumpur 3 hari. Muhanak 3 hari. Jadi kita contoh sampai hari Ahad. Hari Ahad tak kira lagi 3 hari tau. Isnin, Selasa, Rabu, hari Khamis kita nak balik. Maka kita boleh buat jamak qasar belaka 5 hari. Faham tak? Mana 3 hari yang kata tu adalah memang kita nak menetap di situ. Hari kita sampai, ia tak kira lagi 3 hari yang. Faham? Jadi 5 hari lah. Hari sampai dengan hari keluar. Jadi ginilah mudah. Kalau kita sampai hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis kita nak balik. Okey, boleh buat jamak qasar belaka. Apa lagi 5 hari sah? Dah 3 hari duduk situ. Ni hari siapa? Ni hari balik. Okey, faham situ. Tak apalah, insya-Allah dalam kitab kita kuning kita ada lagi. Kita bahas detail dah satu-satu. Ada kawan saya. Dia daripada Terengganu. Dia
masalah kerja. Semua tu dia jamak kasar. Boleh? Boleh. Sebab dia nak pergi kerja tu kan berapa hari kerja dia. Kalau contoh tak sampai seminggu dia duduk 3 hari sini, 3 hari sini, 3 hari. Boleh jamak kosong. Contoh kita nak pergi Mekah dah. 6 bulan perjalanan. Tapi kita pergi satu tempat tak sampai 3 hari, 3 hari. Boleh. Contoh ginilah mudah dah. Kita nak pergi Kuala Lumpur. Kita duduk di Kuantan 2 jam. Boleh dah jamak kosong di Kuantan? Boleh lah sebab 2 jam je. Dia jangan sebab 2 jam je. Dia jangan lihat sebab 2 jam je. Dia jangan duduk satu tempat tu lebih 4 hari. Bila 4 hari dia kira mungkin tak lihat. Contoh ginilah pula nak wibahan mudah ni. Rumah anak ada 2. Pak Yah rumah anak kita ada 2. Di Kuantan ada gak, di Kuala Lumpur ada gak. Kita nak pergi dua-dua rumah anak. Tengok dulu. Kita dari Terengganu. Nak pergi rumah anak Kuantan tu berapa hari? Nak pergi 3 hari je duduk situ. Siapa di Kuantan boleh tak kita jamak kosong rumah anak di Kuantan? Boleh. Sebab kita dikira musafir. Kita sampai rumah anak di Kuala Lumpur. Rumah anak Kuala Lumpur kita nak duduk 2 minggu. Bila sampai rumah anak di Kuala Lumpur, boleh tak jamak kosong? Tak boleh. Sebab dikira mungkin. Kita duduk kampung dikira kita mustautin. Gitu saja. Senang ke susah? Senang. Nak buat lagi pening kepala pula. Dengar malak lu. Tu pula. Bagus kok soalan tu segi. Anak sama juga gini kita buat misal anak lah. Anak dia duduk universiti di UIA Kuala Lumpur. Dia nak balik raya di kampung. Nak balik 2 hari je raya ni. Boleh tak dia buat jamak kosong di kampung? Kampung ni? Kampung ni? Betul tak? Nak kata mustautin di UIA tak boleh sebab bukan nak mati di nun. Ya hanya belajar, habis belajar dia nak balik mula kampung, betul tak? Jadi gitulah. Jadi tak perlu tanya dah, saya nak pergi rumah anak, saya nak pergi rumah tok tua, saya nak pergi rumah pak dara. Ya sama saja. Tengok kita nak pergi berapa hari dan kita status benda masa tu. Tanya. Okey, anak kita dah dia beli, dia nak mati mana? Tanya aja. Mak nak tanya mu ni. Allah mak apa pa mak nak tanya pasal nak mati mana mak Nah, gini betul. Kalau contoh Cik Lah dah. Dia beli tanah air dah di Kuala Lumpur. Jadi berarti dia mustautin di Kuala Lumpur. Dia balik rumah kita berapa hari nak balik? Kalau 4 hari dia dikira rumah kita bermukim. Yes, betul. Kalau dia balik 3 hari dia dikira musafir. Boleh tak dia nak jamak kosong rumah kita? Boleh. So clever. Pandai. Very very good. Mungkin tak boleh, mustautin tak boleh. Gini pula. Contoh biar banyak itu. Biar jelas molek ni. Nak pergi motor tua di Kedah tu. Kita duduk Terengganu. Dah, bini ajak bang, jom balik Kedah bang. Dah, hari raya ni jom balik Kedah bang. Balik sana. Kata, dah lama tak jumpa dah. Cek dah lama tak jumpa dengan mak tu. Bini kata, tak apalah, tak apa. Nanti abang ambil cuti nah. Dah, kita cuti lama sikit dah. Kita pergi balik Kedah tu. Mana Kok Diang? Nak balik berapa hari bang? Seminggu kita balik tu contoh. Nak balik kampung tu seminggu. Hari raya dah kita ambil cuti awal tak apa. Apa? Okey, nak tanya ni. Dia tanah air dia sini di Terengganu ni. Okey, nak tanya dulu dia di Terengganu dikirim dia.
Mustautin tu tanah air sini. Dia nak pergi rumah tok tua tua banyak ujian. Dah pandai tu boleh jawab. Dulu dah pandai dah. Tak ikut dang mula-mula. Ikut dang nak jawab. Musafir lah mustautin. Ni pandai dah. Tu baru sehari dah. Kalau setahun belajar gini, agak-agak boleh jadi ustazah dah. InsyaAllah. Ustazah balik pondok haji. Jangan main ustaz ada, ustazah ada. Habis itu puluh tengah dah kita. Kitab pun dah baca bagi ini. Biarlah. Kau akan tambah ilmu dah. Habis itu puluh tengah dah. Ada kelas lain pula. Dan saya pun ada jemputan lagi dah. Pukul 12 lagi. Nak pergi kilang mana? Belah-belah cedera tu. Kilang dia nama tau. Tak ingat dah. Situ dulu dah. Wallahu a'lam. Kak Adni habis Adi. Biarlah. Baca ulang mula. Tengah jalan. Dia gaib dah. Tanpa khabar ni. Tak tahu. Tanpa khabar berita. Nak tahu dah sebagai tanda aku tidak sendiri. Siapa nyanyi lagu tu Haji tahu tak? Namun sayang malu rasanya. Ingat dah Indonesia sudah. Ada. Ada nasyid lagi ni. Nak nasyid kan dia salah umur pun nasyid. Salah tanya ni, salah nak nasyid kan. Aduh lah. Tak apalah sekadar tu lah hari ni dah. Walaupun gitu dah nampak dah tampaknya ilmu dah insya-Allah. Mudah-mudahan kita sambung pula lah minggu depan insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah